Photoshop ni kan. Jadi kita improve sebelum kita nak laksanakan program tu kan. Waktu tahun 2017 kan kita buat program, hari tu baru kita nak install Photoshop. So sebenarnya bila hari program baru nak install, sebenarnya dia mengambil masa yang agak lama lah kan. Jadi sebaiknya selepas tu penambahbaikan yang saya buat tahun 2018-19 kan, sebelum masuk kelas Adobe Photoshop dah kena install siap-siap supaya kita dapat jimatkan masa masuk kelas terus kita jalan. Tak perlu kita nak install apa semua pula 2-3 jam kadang-kadang laptop yang jenis slow kan. So benda-benda tu kadang kita tak dapat elok sebab benda tu bukan dalam jangkaan kita. Tapi sekarang ni benda tu dah ada dalam jangkaan saya dah lah, kita standby sebab tak semua kawan-kawan kita dalam ni laptop laju. Kadang bila install, bila buat kerja-kerja ni okey, tapi bila install Adobe Photoshop jadi lambat kan. Jadi benda tu semua dah dalam jangkaan saya lah. Right. Okey. Jadi seterusnya, okey, jom kita ta'aruf lah. Okey. Jadi untuk kerjaan kan. Hello, Ustaz. Okey. Kita terus lah. Okey, nampak slide tak? Nampak. Nampak. Jadi untuk hari ni saya tak mau menekan sangat berkaitan Photoshop ni sebab memang setiap daripada kita spesifikasi laptop kita tak sama. Alright, jadi saya nak cuba bagi interface je untuk Adobe Photoshop ni. Alright. Okey, jadi nama saya boleh panggil Ajib lah. Alright. Alright, saya sikit je. Okay, bismillah. Sebelum kita nak bermula, okey, bayangkan kita semua hadir. Program ni adalah dengan gelas yang kosong. Okey, kita datang ke sini adalah untuk mengisi gelas yang kosong. Jadi saya minta untuk semua fokus dan beri tumpuan yang sepenuhnya. Dan sentiasa bekerjasama yang penuh lah untuk kita punya program ni. Saya nak cuba singkatkan masa kan, daripada berapa kalau 5 kita nak bagi cepat lagi supaya sebab bila saya bagi banyak last sekali tak dapat semua susah juga kan. Okay, jadi saya bagi sikit je dulu. Right. Okay, so untuk kali ni fokus utama untuk basic workshop Adobe Photoshop ni adalah yang pertama kali kita nak tentukan size layer lah. Yang kedua kita nak masukkan tulisan. Yang ketiga kita nak masukkan. Yang keempat kita nak cut gambar. Yang kelima kita nak bina folder. Yang keenam kita nak duplicate. Kita nak buat kotak. Dan yang last kali adalah kita nak duplicate. Okay, dan perkara tambahan yang kita akan belajar ialah kita akan menggunakan Dafont. Kita akan menggunakan Google dan kita akan guna Flickr lah. Okay, jadi selamat datang ke Adobe Photoshop. Okay, pada dekat sini kita ada cut, kita ada pemadam, kita ada tulisan, kita ada kotak, kita ada layar skrin tengah-tengah ni dan di sebelah kanan ni adalah layer lah, layar juga. Okey. Ini adalah sebuah sikit lah berkenaan dengan Adobe Photoshop. Okey. Okey, ini adalah Dafont. Okey, Dafont ni satu lama kalau kita nak download jenis-jenis tulisan, dia banyak sangat tulisan kat dalam ni. Dan Dafont ni pun dia boleh guna kat dalam Microsoft Word. Dia boleh guna dalam Microsoft Word. So maksudnya bila sekali kita download, kita boleh guna benda ni dalam Microsoft Word. Alright. Okay. So ini adalah Flickr. Okay. Flickr ini adalah kita nak cari gambar-gambar untuk kita nak edit dekat Photoshop ni sebab dia terlalu banyak sangat. Banyak yang cantik-cantik lah ni. So boleh note lah Dafont dengan Flickr. Alright. Okay. Ya.
Alright, okay. Okay semua. So untuk makluman semua, memang slide ada Photoshop ni dia agak orang kata apa? Nampak slide tak? Hitam. Hitam. Tak. Ah. Hitam. Hitam pula. Enggak. Okay, Okay, nampak? Okay. Nampak. Okay, nampak. So, free pick dengan Dafor ni satu benda yang menarik lah. Sebab salah satunya, Dafor ni kita boleh guna dekat dalam Microsoft Word. So, bila kita guna Microsoft, kita boleh guna tulisan-tulisan ni lah. Banyak sangat tulisan dan right. So, free pick ni pun banyak juga benda-benda yang kita boleh jadikan contoh ataupun kita boleh guna barang dalam ni untuk kita edit dekat dalam Photoshop. Okay. Macam mana kita nak improve skill dan idea dalam Photoshop? Okay. So, ada orang yang pandai guna Photoshop tapi tak ada idea. Dan ada orang yang dia tak pandai guna Photoshop tapi dia ada idea. Okay. Jadi, macam mana kita nak settlekan masalah ni? Sebenarnya, yang pertama sekali macam saya dulu, kita tengok contoh-contoh poster yang kita suka dekat Google. Kalau macam saya kan, saya tengok bila ada poster mana-mana muncul kat saya tu kan, saya akan screenshot, saya simpan. Tak pun bila saya Google, saya duk scroll Facebook, tiba-tiba nampak satu poster yang cantik, saya akan screenshot, saya simpan. Sebab mungkin benda tu dia akan jadi rujukan pada masa-masa akan datang. Tengok tu, cuba jadikan poster yang kita suka tu sebagai contoh dan kita buat semula ikut kreativiti dan gaya kita. Kita tengok poster yang kita suka tu dan kita olah semula ikut cara dan kreativiti kita lah. Yang ketiga adalah sentiasa kita cari job lah, peluang dan ruang untuk buat sesuatu menggunakan Photoshop. Sebab selalunya kita akan buat sesuatu kalau ada sebab. Saja-saja nak buat tu mungkin lambat lagi. Betul tak? Setuju tak? Setuju. Setuju. Kan? Okay, so untuk yang ketiga ni, yang pertamanya adalah macam ni kita nak dapatkan job adalah kita offer diri lah untuk kita bantu kawan kita buat poster. Yang kedua adalah kita terlibat dengan persatuan. Dan yang ketiga adalah kita rujuk orang yang tahu berkaitan dengan Photoshop. Okey, dekat dalam ni ada pimpinan Ikatan Pengesahan Faham ke untuk media? Okey. Tak ada Right, tak apa. Okey. So, ada ke tak ada? Dia ada. Tapi ada beberapa orang esko ada dalam. Right. Jadi Okay, jadi ini adalah konsep awal-awal dulu lah waktu saya buat poster. Tengok tu yang pertama tu, Salam Aidil Adha tu. Yang tu saya guna handphone je. Waktu tu saya tak pandai pun. Waktu tu dilantik jadi media. Dalam keadaan saya tak reti pun Photoshop ni. Jadi saya buat kerja menggunakan handphone je lah. Kan, maksudnya tak tahu Photoshop bukan pahala untuk kita tak melaksanakan tugas sebagai biro media lah. Sebab sekarang ni banyak benda yang kita boleh buat dengan menggunakan handphone. Walaupun kita tak pandai Photoshop. Okey. Jadi tengok tu induksi pimpinan tu. Okey, itu adalah poster pertama saya yang dah di print jadi banner. Itu poster itu saya punya design pertama lah. Lepas saya belajar Photoshop 2017. Waktu tu kebetulan ada kawan yang pandai Photoshop. Jadi saya nak belajar Photoshop ni lama dah daripada sekolah menengah lagi. Cuma bila kita tengok YouTube kita jadi pening. Sebab itulah sebab dia pening lah kan. Jadi dia terberhentilah hajat nak belajar Photoshop tu. Sampailah kebetulan duduk dengan roommate yang pandai Photoshop. Waktu tu dalam hati kata kalaulah aku tak manfaatkan masa yang ada ni aku rugi. Jadi belajar lah dengan dia. Dan kebetulan waktu tu saya ada jadi pengurusi kelab dekat Kipsas. Jadi saya ambil peluang tu. Saya tolak dia jadi inilah pembentang. Macam saya ni lah. Saya tolak dia jadi pembentang dan saya belajar dekat situ. Saya tolak dia jadi speaker dekat depan atau dia jadi penceramah. Saya jadi peserta waktu tu. Walaupun pengurusi tak apa, saya jadi peserta.
So saya belajar dari situ lah. Bila saya dah belajar dari situ, kebetulan dia duduk satu bilik. Apa-apa saya tanya dia lah, macam mana nak buat tu, macam mana nak buat ni, macam mana nak buat tu, macam mana nak bagi kotak putih tu macam ni, macam mana nak bagi bentuk tulisan tu macam ni kan. Jadi rezeki saya lah sebab saya duduk satu bilik dengan dia, banyak benda yang saya boleh tanya dan saya boleh improve lah. Alright, ni adalah poster konsep awal-awal dulu lah, kan, masa waktu mula-mula belajar dulu. Okay, ini adalah konsep sekarang ni. Cuba tengok, ada perubahan tak? Ada kan? Jadi sebenarnya lagi kita guna Photoshop ni, lagi kita menggunakan Photoshop ni, sebenarnya kita semakin belajar secara tak langsung, semakin kita improve. Jadi sebab tu dah saya cakap kita kena guna Photoshop ni, selalu guna. Alright. Okay. So tu saya just nak contoh, nak tunjuk je lah macam mana saya dulu dengan sekarang. Okay, jadi pengenalan ringkas Photoshop. Okay, tool Photoshop. Okay, jadi dekat sini semua dah ada ke software Adobe Photoshop? Dah ada. Ada. Okay, semua dah ada. Alright, kalau macam tu, okay, kalau macam tu kita akan melawat dulu Adobe Photoshop ni. Okay, nampak tak? Nampak. Okay. So, okay, yang pertama sekali bila kita buka Photoshop, okay, yang pertama sekali bila kita buka Photoshop dia akan jadi macam ni, kosong macam ni. Tak ada apa-apa. Okay, jadi semua boleh start note dah. Mulai sekarang lah, mulai apa yang saya cakap ni. Okay, dah boleh note dah. Okay, jadi bila kita buka Photoshop, layar dia akan jadi macam ni, kosong. Okay, so yang pertama sekali kita kena buka file lah. File, kita tekan new. Okay, nampak? Alright, so untuk preset ni, kalau macam saya selalu akan ambil international paper. Okay, bila kita international paper, size dia adalah size A4. Size A4 ni dia memanjang ke bawah lah, dia memanjang ke bawah. Kan? Okay, jadi kalau kita nak size A4, okay, nampak tak? International paper, size A4. Okay, bila size A4 macam saya cakap tadi, dia akan memanjang ke bawah. Maksudnya segi 4, segi 4, tapi dia memanjang ke bawah lah, macam A4 lah, A4 yang ke bawah. Alright, itu adalah size A4. So dia akan jadi macam ni. Okay, nampak? Alright, ini adalah untuk size A4. Okay, macam mana kalau kita nak adjust size lain? Okay, kalau kita nak adjust size lain, okay, kalau kita nak adjust size lain, saya buka yang baru lah. Okay, contoh kita nak buat size Instagram yang petak segi 4 tepat. Okay, nampak ni size dia ada tinggi dengan lebar kan. Okay, macam mana kita nak bagi sama adalah dengan kita hotel dekat sini 210, bawah tu kena 210. So dia akan hasilkan segi 4 tepat. Dan ikutlah kalau korang nak adjust yang panjang ke yang ke atas ke, so adjust dekat situ. Okay, so itu adalah yang pertama, step yang pertama lah. Okay, step yang pertama. Jadi step yang pertama kita dah selesai. Macam mana kita nak buka satu layer, kan? Okay, itu dah selesai. Okay, yang kedua, macam mana kita nak masukkan tulisan. Okay, kita nak masukkan tulisan. Yang pertama sekali, nampak tak dekat sebelah kiri ni kita ada perkataan, ada tulisan T. Okay, semua boleh follow lah? Boleh. Okay, semua boleh follow lah, tak apa. Kena note benda ni, sebab yang paling penting tu adalah file. Kita buka new, lepas tu kita pilih size apa yang kita nak. Okay, itu yang pertama dah selesai. Okay, yang kedua, saya nak ajar kalian, saya bukan nak ajar, saya nak kongsi dengan kalian macam mana nak masukkan font tulisan. Okay, yang pertama sekali kita tekan bahagian sini lah. Okay, lepas tu kita tekan dekat layer. Contoh, saya tulis. Okay, kenapa dia tak ada? Kenapa dia tak ada? Sebab
hampa kena apa panggil apa, highlight di tulisan ni, dan atas ni dia ada warna, nampak tak? So tekan kat sini, bila warna hitam. Tak pun warna-warna yang kalian suka lah. Okay, so tekan balik dekat T dekat belah kiri ni. Okay, tekan balik dekat tulisan ni, skill asas Adobe Photoshop. Alright. Okay, ada tak yang tak jadi kotak macam ni? Kalau yang tak jadi kotak macam ni, pergi dekat belah kanan atas, dia ada tulis show transform control. Okay, so klik kat situ. Okay, beres lah. Okay, so dia ada nampak macam kotak lah. Okay, ini kita boleh ubah. Jadi macam mana kita nak besarkan tulisan ni? Okay, yang pertama sekali, kalau kita nak besarkan tulisan ni, kita kena tekan apa benda ni, bawah atas control tu, orang panggil apa tu, shift. Okay, kita kena tekan shift. Tekan shift dan kita tarik dekat buku ni. Tarik dekat buku ni. Alright. Okay, so ini untuk tulisan. Okay, ni untuk tulisan. Kita dah settle bab tulisan. Okay, macam mana tulisan ni kita nak bagi, dia boleh je orang kata apa, macam mana tulisan ni kita nak bagi besar. Yang pertama sekali, dengan kita tekan shift. Kita tekan shift, dia tarik dekat buku ni. Okay, setakat ni kalian semua tekan mana? Boleh ke? Hello? Okay, sekarang ni kalian dekat mana? Yang kotak tu saya tak ada. Okay, yang kotak tu kalau tak ada, pergi dekat atas, tengok dia boleh show transform control. Tapi sebelum nak ada kotak tu, dia kena tekan T ni dulu lah. Tekan T ni dulu, tekan dekat tulisan ni. Okay, nampak tak belah atas ni, sini. Show transform controls. Yep. Okay, yang lain semua boleh follow lah. Okey, ada. Yang lain boleh ikut step ni. Boleh. Okay, so kita dah settle tulisan. Okay, yang kedua macam mana kita nak masukkan gambar. Okay, so yang tadi, yang pertama sekali kita dah buka satu layer kan. Okay, so saya pilih yang jenis IG punya ni. Okay, yang kedua adalah tulisan. Yang ketiga adalah gambar. Okay, so gambar ni macam mana kita nak buat adalah okay, kita ambil mana-mana gambar yang kita ada dekat dalam kita punya komputer. Alright. Okay, sekejap mana dia. Okay, kita ambil mana-mana gambar ada dalam komputer. Mana dia. Sekejap. Okay, so gambar ni daripada desktop kita tarik je. Kita tarik masuk dekat dalam Photoshop. Lepas tu kita drop macam tu. Okay, so boleh follow tak sekarang ni. Ambil gambar daripada mana-mana, lepas tu tekan je mouse ni belah kiri ni, tarik dia masuk kat dalam Photoshop ni. Okay, siapa yang dah sampai takat ni? Ya.
Dia drag je ke? Daripada folder. Yes, drag saja. Okey. Boleh ke follow? Okay, boleh. Kalau tak boleh macam mana? Tak boleh. Okey, tak boleh tu, try tengok dekat ni. Atas ni ada right apa-apa tak? Kalau tak ada, kalau ada, right dulu. Lepas tu baru boleh drag masuk. Okay. Tekan dulu. Okay, boleh. Okey, yang lain yang kawan-kawan kita yang lain dalam ada 30 lebih ni. Jadi saya kalau tak ada respon bermakna kalian semua boleh follow saya. Okey. So saya anggap kalian semua boleh follow lah. Okey. Boleh. Boleh. Alright, alhamdulillah. Okey, so sekarang nampak dah Photoshop tu? Tadi dekat slide nampak apa? Nampak gambar bunga tu lah. Okey, beres. Okey, dia bila Photoshop ni, bila kita masukkan tulisan ataupun gambar, konsep dia sama saja. Yang first kali, macam mana kita nak kecilkan dengan kita tekan shift. Lepas tu kita tarik kat bucu. Sama saja macam tulisan. Okey, kita tarik bucu. Sebab apa kita kena tarik bucu? Dan kenapa kita kena tekan shift? Bila kita tak tekan shift, gambar jadi penyek. Contoh, saya tak tekan shift. Tengok, gambar jadi macam ni. Jadi dia tak cantik. Dia biarlah gambar tu dia solid. Macam mana saiz dia, macam tu lah saiz dia. Dia tak penyek, dia tak tertarik, dia memang macam tu. Okay, sebab tu kita kena tekan shift. Okay, ni saya dah kecilkan. Okay, semua boleh dapat ni? Boleh. Okey, kenapa tulisan dekat belakang ni dia terlindung? Sebab tulisan ni kalau tengok dekat bahagian layer ni, tengok belah kanan ni, sebab tulisan ni ada dekat bawah gambar. Kalau kita nak tulisan ni ada atas gambar, kita kena letak tulisan ni, nampak ni bahagian ni kita kena letak atas gambar. Jadi nampak tak? Okey, saya minta maaf, saya tak pandai nak guna istilah-istilah yang macam mana yang ni. Yang saya tahu, yang saya guna macam tu. Ini saya just kongsi apa yang saya tahu je. Saya tak pandai nak guna term dekat atas. Alright. So, untuk ni dah settle. Okay. Okay, kita dah settle untuk buka layer. Yang kedua, kita dah settle untuk letak font. Yang ketiga adalah kita dah settle untuk letak gambar. Okay, yang keempat adalah kita nak cut gambar. Okay, sebagai contoh, untuk nak cut. Okay, saya ambil contoh bunga ni jugalah. Kan, lepas ni gambar tu kita boleh potong badan kan, potong badan ikut bentuk badan, kita boleh potong bentuk yang lain-lain juga lah. Semua sekarang ni saya ambil contoh bunga. So macam mana kita nak cut benda ni? Okay, yang pertama sekali, kita pergi dekat layer, bahagian layer ni tekan dekat mana yang kita nak cut. Okay, jadi gambar, okay, dekat sini bahagian gambar, kita tekan gambar dulu. Bila kita tekan gambar kat belah kanan ni, dia nampak belah kanan ni, kita kena klik dia dulu. Nampak tak? Dia bahagian, nampak dia posisi. Okay. Lepas tu kita ke belah kiri. Okey, nampak tak bahagian sini? Polygonal lasso tools. Okey. So kita klik sini. Okey, bagi mana yang tak ada bentuk yang macam ni, klik kanan dulu. Nampak tak? Dia pilih polygonal lasso tools. So pilih yang ni. Okey, semua boleh follow? Boleh. Okey, yang lain boleh follow. Okey. So saya terus Okay, nampak tak gambar tengah ni? Okay, jadi saya tunjuk contoh sajalah. Saya tak potong cantik-cantik lah. Saya tunjuk contoh macam mana nak buat.
Okey, jadi bila kita nak potong gambar, mesti kita nak zoom sebab kita nak bagi dia tepat. Jadi macam mana kita nak zoom adalah kita dengan kita tekan control dan tengok dah dekat keyboard. Dekat sebelah keyboard dia ada tolak dengan tambah. Okey, tekan control, tekan tambah. Tekan control, tekan tambah. Tambah. Tekan tolak. Tambah, tolak. Tambah, tolak. Tambah. Okey, boleh follow? Boleh. Alright. Boleh. So, tambah, tolak. Okey, sebab apa tambah tolak ni? Sebab kita nak tengok lengkungan-lengkungan tu sebelum kita nak crop. Okey, jadi sekarang ni kita dah zoom. Okey, jadi saya nak potong bunga ni. Tengok okey, jadi saya ikutlah dia punya ni kan. Saya buat cincai gini. Cuma lepas ni kalian buat elok lah. Okey, tengok okay. Potong ikut dia punya bentuk kaca ni. Untuk bunga. So lepas ni kalian kena potong elok lah yang ni sebab kita nak jimatkan masa. So saya tunjuk dulu macam mana benda tu kita nak buat. Okay. Okay. So bila kita dah cukup dia dekat mana kita bermula, kita kena berakhir dekat situ. Kita crop tu. Okay, so bila kita dah cukup dia punya bulatan kita nak crop tu, kita tekan Ctrl C dan kita tekan Ctrl V. Okay, so kita tak nampak apa kan? Okay, sebab apa kita tak nampak apa? Sebab layer dia duduk sekali dengan layer asal. Okay, tengok belah kanan ni. Okay, macam mana kita nak pergi nampak apa yang kita crop? Nampak tak? Sebelah ni ada mata. Okay, untuk yang asal yang kita crop tu, kita kena tutup. Jadi nampaklah inilah hasil yang kita crop tadi. Okay. Kenapa dia tak bagi besar? Sebab kita kena tekan layer ni, layer yang kita nak besarkan ni, dan kita kena tekan sini. Bahagian atas ni, belah kiri. Baru kita boleh ubah. Kita besarkan. Okey, setakat ni ada boleh follow? Setakat ni semua boleh follow? Boleh. Boleh. Okey, Alhamdulillah. So, kita dah settle 4 perkara. Saya ulang balik 4 perkara. Yang pertama, kita dah pandai buka layer. Yang kedua, kita dah pandai letak tulisan. Yang ketiga, kita dah pandai drag gambar. Dan yang keempat, kita pandai crop gambar. Untuk makluman semua, bila kita belajar menulis dalam YouTube, kan, untuk satu-satu benda tu saja kadang ada sampai 15 minit, 20 minit. Sebab tu sebenarnya dia bila kita belajar direct ni dia lagi mudah lah berbanding YouTube. Okay, so 4 benda dah kita belajar. Alright. Okay. Jadi yang seterusnya pula, kita lalu laju ke? Okay. Lagi sikit. Terlalu laju Boleh tolong ni bang, slow sikit bang sebab ada yang tertinggal. Apa dia? Hello? Ada ni, Ada apa? tinggal. Okey, dekat mana dia? Dekat mana? Kan lagi? Crop bang, crop. Okey, dekat bahagian sekejap. Sekejap, saya buka balik. Okey. Sekarang ni Abu dekat mana dah bahagian crop tu? Okay, sekarang ni Abu dekat mana dah dekat bahagian crop tu? Dekat mana dah? Ini takat mana dah untuk bahagian crop tu? Bagus nampak. Ha?
Oh, memang tak sampai lagi lah untuk crop. Okey, untuk crop apa saya ulang lagi. Okey, untuk crop gambar, okey tadi kita dah drag gambar masuk daripada luar. Jadi kita dah ada gambar. Alright. Jadi macam mana kita nak crop gambar ni? Yang pertama sekali kita kena tekan dekat layer ni, bahagian layer ni. Dekat mana yang kita nak crop? Kita nak crop gambar ni kan. Kita tekan gambar. Yang kedua kita tengok belah kiri kita polygonal lasso. Dia duduk item yang ketiga belah kanan. Kelepasan tengok ni. 1, 2, 3 kat sini. Okey, so kita klik kat sini. Dan kita punya mouse ni kita ke tengah lah, kita potong lah. Apa yang kita nak potong ni? Tengah ni kan. So kita klik untuk bentuk, klik sampai kita dapat bentuk yang kita nak. Okey. Contoh bentuk rumah ni dia. Alright. So kita dah cukup dia punya bentuk dia. Maksudnya kita macam saya cakap tadi, kita kena start daripada titik awal sampai ke penghujung itu pun titik awal kita. Kita kena tamatkan kita punya yang terakhir tu dekat titik ujung, titik permulaan kita tu lah. Okey, bila kita dah dapat tu, kita tekan Ctrl C dan Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V ni dia untuk copy paste. Dia bukan untuk guna untuk ni saja, tapi untuk tulisan pun boleh. Maksudnya kita nak copy paste tulisan pun kita boleh guna konsep Ctrl C, Ctrl V juga. Okay. So macam mana kita nak tengok layer ni? Sebab kita tak nampak, kita kena tutup lah yang lama yang kita crop ni. Nampak tak mata ni dia tutup. So inilah hasil yang kita crop tadi. Okay, boleh follow? Okay, semua boleh follow lah? Boleh. Okay. So kita dah settle crop gambar. Okay. Yang seterusnya adalah saya nak buat kotak. Kotak ni fungsi dia untuk apa? Untuk bila kalian tengok contoh okey, nampak dah ni? Yang ni kotak. Yang ni kotak. Ini pun kotak. Ini pun kotak. Jadi kotak ni kita tarik sikit bagi butuh tu. Jadi macam mana kita nak bagi ada benda macam ni? Okey, sekarang ni saya nak tunjuk. Alright. Okey, so benda ni untuk nak mahir dalam Photoshop ni, saya pun tak berapa nak mahir lagi. Cuma saya tahu buat sikit-sikit macam ni je lah kan. Saya bagi tahu saya pun tak mahir lagi. Dan saya just kongsikan apa yang saya tahu saja. Okey. Okey, macam mana nak buat kotak tu? Okay, yang pertama sekali tengok dekat belah kiri ni. Okey, nampak? Okey. Kalau tengok dekat sini, nampak tak dekat saya punya mouse saya ni, nampak dekat sini? Okey, tekan dekat sini. Dekat belah kiri ni. Tengok mouse saya ni, tekan dekat sini. Dia pilih apa tu? Rectangle tools. Okey, tekan dekat sini. Rectangle tools. Tekan dekat sini. Alright. Nampak tak? Tariklah kotak kat sini. Okey. Tarik atas. Tarik bawah. Ni contoh je. Lepas ni boleh ikut kreativiti kalian sendiri. Saya tak atas, saya tak bawah. Saya nak letak tepi ni pun boleh. Tepi ni pun boleh. Tarik. Okey, nampak? Okey, lepas tu saya nak letak dekat belakang. Belakang tulisan ni kan. Saya nak buat colour contoh saya nak buat colour kuning. Okey, tulisan ni tak nampak ni. Ni jadi masalah saya. Macam mana saya nak buat benda ni? Yang kotak kuning ni kita kena letak, tengok dekat bahagian layer kan. Letak dekat bawah tulisan. Nampak? Kita kena susun benda ni lah. Alright, semua nampak? Okay, saya nak buat lagi satu kotak. Saya nak buat kotak lain pula. Saya nak buat colour hijau. Lepas tu saya buat lagi kat sini. Okay, dia menghalang penglihatan saya dekat bunga.
Setuju? Okay, jadi macam mana saya nak buat? Layer yang untuk yang color turquoise ni saya kena letak bawah bunga. Baru saya dapat. Okay. Nampak? Itu untuk kotak. Okay, beres lah. Itu untuk kotak. Sekejap lagi saya akan tinggalkan kalian untuk kalian menggunakan Photoshop ni. Okay. So kita dah settle untuk kotak. So untuk sekarang ni saya nak tunjuk macam mana kita nak padam. Betul kan, bunga ni kita nak padam. Okay. So kita tengok belah kanan, kita tekan layer bunga. Layer ni lah layer untuk yang bunga ni. Tengok belah kiri. Belah kiri, nampak ni? Eraser tools. Okay, tekan dekat eraser tools ni. Okay, nampak tak saya ni? Nampak? Padam. Okay. Kita boleh pilih macam mana kita nak. Okay, macam mana kita nak pilih? Contoh kita pilih mouse ni kita klik kanan. Okay, tengok dia ada size dengan hardness. Contoh kita nak size kita, size eraser kita ni besar. Kita besarkan size eraser kita. Jadi bila kita besarkan, nampak dia jadi macam ni. Bila kita padam. Okay. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah contoh yang kedua adalah yang tu cara yang kita boleh buang. Okay, ni yang size besar. Okay, saya nak hardness ni dia 100%. Tadi 0% ni 100%. Okay, bila hardness ni dia penuh, dia akan jadi macam ni. Nampak dia saya padam. Dia rapat size. Itulah beza dia. Alright. Okay, boleh follow setakat ni. Dan eraser tu dia boleh guna untuk font, untuk tulisan, untuk kotak, semua boleh. Untuk kotak kita ni kita nak padam sikit dia punya hujung tu. Kita boleh guna pemadam. Okay. Saya just nak tunjuk fungsi setiap tools tu saja, dan lepas ni kalian dah memahami lah macam mana kita nak guna tools tu. Alright. Setakat ni boleh kan follow semua? Boleh. Okay, Alhamdulillah. Kita, sebab saya cuba buat benda yang speed lah, cepat. Sebab saya nak bagi korang kenal dulu setiap alatan yang ada dekat dalam Photoshop tu, dan lepas ni kalian boleh buat sendiri. Kalian boleh bina sendiri poster kalian. Okay, kita dah, saya ulang balik, kita dah belajar berkaitan dengan nak buka. First kali kita kena buka layer, yang kedua tulisan, yang ketiga masukkan gambar, yang keempat cut, crop, yang kelima buat kotak. Macam kotak. Okay, kita masukkan kotak dan jadilah macam ini. Dan kita color kotak tu color kuning, kita color turquoise, kita buat color hitam, buat jadi macam frame. Okay, itu adalah kotak. Dan dia sebenarnya macam-macam lagi kita boleh buat. Okay, so kita dah settle untuk bahagian tu. Alright. Okay, jadi semua macam mana? Beres lah? Boleh. Okay, Alhamdulillah semua okay. Saya tahu ada yang tak okey. Tapi tak apa, dia memang Photoshop ni kita perlukan masa. Dia takkan cekak terus hari ni. Percayalah, dia memang perlukan proses. Mungkin hari ni hari pertama kali yang kenal. Biasalah tu. Benda tu benda biasa. Orang takkan boleh faham 100%. Saya yakin. Okey. Sebab saya pun melalui proses yang sama macam kalian. Okay, so kita dah settle. Okay. Untuk kalau untuk saya punya target, sebenarnya untuk fokus saya, kita dah selesai dah sebenarnya. Untuk saya punya fokus untuk program ni, saya dah selesai dah. Saya dah selesai sampaikan. Nampak tak?
kita first kali kita dah boleh tentukan layer. Kita nak layer tu size macam ni, A4. Kita nak layer size Instagram. Kita dah boleh dah adjust. Lepas tu yang kedua kita masukkan tulisan, settle. Yang ketiga masukkan gambar, settle. Cut gambar, settle. Okay, untuk bina folder ni saya tak buat. Sebab bina folder ni tak ada. Saya buat tak apa. Yang kelima, yang ke ni adalah kotak. So kita dah belajar buat kotak. Okay, yang last ni duplicate. Okay, duplicate ni pun tak apa, saya tak ajar. Saya skip untuk bina folder dengan duplicate. So untuk asas nak buat poster, kalian dah ada dah. Okay, saya just nak tunjuk pula perkara tambahan. Okay, perkara tambahan iaitu dafon dengan prefix lah. Okay, so saya nak tunjuk kepada kalian. Dafon. Okay. So mungkin boleh try dulu masuk dekat Google, pilih dafon. Okay, nampak tak? Kat sini. Nampak tak? Dekat saya punya Google. Nampak. So saya tulis dafon. Dafon ni macam-macam sangat tulisan ada. Okay, saya cakap macam tu lah. Banyak tulisan yang cantik-cantik sebenarnya. So kita tekan download. Kita tekan download. Cantik ni. Okay. So bila kita dah tekan download, dah masuk kat kita punya folder. Dan kita kena extract file tu. Lepas kita extract file tu, lepas kita extract file tu, kita kena install lah tulisan tu masuk. So secara automatiknya tulisan tu dia akan ada dekat kita punya Microsoft Word, Microsoft PowerPoint. Tulisan tu secara tak langsung dia masuk terus kat situ. Okay, faham So kita tengok macam-macam ada tulisan. Ya, ada macam-macam, ada banyak. So boleh, kalian boleh pilih apa yang kalian suka. Ada banyak. Okay, ini adalah dafon. Okay, yang kedua saya nak tunjuk adalah prefix. Prefix. Okay. Okay, ini adalah prefix lah. Tengok macam-macam. Okay, so yang first kali saya akan ni lah. Kategori ni saya akan pilih vector, foto, PSD dan license ni saya akan pilih yang free. So dalam ni dia akan bagi yang free je dekat kita. Nampak? So kita boleh guna yang ni. Nampak? Kita boleh guna yang ni. Kita download dah masuk kita guna komputer. Dia banyak sangat barang yang kita boleh guna. Nampak ni? Kita boleh adjust balik template ni. Ikut maklumat yang kita nak bawa masuk. Okay, setakat ni semua okey Dah boleh kenal prefix dengan dafon. Boleh. Okay, untuk prefix dengan dafon ni nanti kalian boleh explore sendiri. Saya dah kenalkan kat kalian boleh explore prefix dengan dafon. Banyak sangat benda yang saya rasa berguna lah, yang boleh bantu kalian untuk nak create poster. Okay, so saya dah selesai untuk dafon dengan prefix. Okay, minta maaf memang agak membosankan sebenarnya benda ni. Tapi bila kita berminat, sebenarnya benda tu tak jadi masalah. Setuju tak? Setuju. Okay, jadi sebenarnya kita dah selesai. Benda yang saya rasa dari segi knowledge saya dah bagi selesai. Cuma sekarang ni dari segi
praktikaliti kita pula. Okey. So saya ada tugasan untuk kalian semua. Dan saya akan tinggalkan kalian. Okey. So tugasan kita adalah setiap orang dekat dalam ni kena buat poster sendiri. Okey, perkara yang perlu ada dalam poster tu adalah gambar kita. Gambar kita crop lah gambar kita tu. Okey, yang kedua adalah FB dan IG kita. Okey, untuk logo FB dan IG ni dia sama konsep macam kita drag gambar tadi. Cuma kita kecilkan lah. Kita punya logo Facebook dengan IG tu konsep dia sama macam kita drag gambar tadi. Okey, untuk yang ketiga ni tajuk utama program. Tajuk utama program ni yang macam kita buat masuk font tadi tu, tulisan tadi tu. Alright. So, yang keempat adalah tarikh, masa dan tempat. Kita buatlah apa-apa tajuk program. Contoh kita buat program Bengkel Penghayatan Islam. Kan? Kita dapat tarikh, masa, tempat. So, kita buat poster macam tu. Kita buat poster kita sendiri. Alright, boleh? Okey, boleh ke semua? Boleh. Okay. Konsep poster adalah kita nak konsep tu program universiti. Tak pun kalau yang ada di kalangan sini pelajar sekolah, letak logo sekolah. Dan ikut kreativiti masing-masing. Okey, untuk poster ni kalau boleh hantar sebelum 21 Mac 2021, hantar dekat grup. Alright, clear. Okay, jadi lepas ni kalian dah boleh berkarya dah. Kalian dah boleh mengeluarkan idea kalian untuk diterjemahkan dalam bentuk poster. So depan ni kalian dah boleh buat sendiri. Dah boleh create satu poster kalian. Dia selagi mana kita tak buat sebenarnya kat situ kita tak belajar. Bila kita dah buat baru kita tahu. Okay, boleh? Alright? Boleh. Saya harap kawan-kawan mana yang dah biasa guna Photoshop, bantu-bantu kawan yang tak pernah guna Photoshop. Sebab dekat situ sebenarnya kita pun akan belajar juga. Secara tak langsung kita akan lebih belajar. Okay. Okay, semua nampak lah? Memang saya nak cepatkan betul-betul masa supaya kita ada masa, kita ada ruang untuk kita nak berkarya. Okay. Semua okey ke? Tak okey? Okey. Okay. Ada apa-apa sebarang persoalan? Tak ada. Tak ada. Alright. Okay, so untuk makluman semua, sebenarnya Photoshop ni dia sangat luar biasa. Dia bukan setakat edit poster dan banner. Terlalu banyak perkara yang kita boleh teroka dalam edit Photoshop ni. Alright. Dia bukannya sekadar poster dan banner, macam-macam lagi kita boleh buat menggunakan edit Photoshop. Okay, jadi saya nak tunjuk. Nak tengok tak? Nak. Nampak tak gambar ni? Nampak tak? Nampak. Ni manipulate dia cari gambar LED lampu tu. Lepas tu dia letak gambar api, dia letak gambar pecah. Jadilah macam tu. Contoh. Okey, contoh yang kedua. Yang ketiga. Tengok, daripada sini dia bertukar jadi macam ni. Okay, nampak? Jadi sebenarnya dengan Photoshop ni banyak sangat benda yang kita boleh buat dan kita boleh teroka. Dan hari ni adalah permulaan kita untuk kenal Photoshop tu apa. Okay? Korang takkan expert hari ni.
Dia perlukan masa proses tahun untuk kita mahir. Saya pun sebenarnya tak mahir lagi. Boleh sikit-sikit. Ha, nampak? Macam mana dia buat? Jadi Photoshop ni banyak fungsi dia. Selain daripada poster dan banner. Ini salah satu. Nampak tak? Ni kita crop ni, kita potong dia punya bentuk ni. Lepas tu kita masukkan bokeh gambar lain. Gambar asal macam ni. Ni salah satu yang saya buat lah. Saya cuba buat. Dia kalau kita nak buat macam ni, kita kena pastikan objek kita ni, depan ni dengan belakang ni sesuai. Contohlah kalau kita ambil gambar tengah hari, suasana background kita nak masukkan malam, jadi memang tak masuk lah. Memang orang kata apa, memang nampak sangat lah edit kan. Tapi kalau macam ni, dengan keadaan suasana malam dan belakang ni pun background yang kita nak masukkan pun suasana malam, jadi dia ngam. Right. Bang, Ya. kalau macam tadi background malam, ambil gambar tengah hari. Kalau yang gambar tengah hari tu kita macam adjust dia punya contrast, brightness apa semua boleh? Okey, dia kita tengok bila kita ambil gambar tengah hari, cahaya contoh bila kita punya objek kena cahaya, jadi dia akan nampak bayang-bayang dekat kita punya celah-celah ni lah kan. Sebenarnya benda tu boleh alter, tapi lagi cantiknya kita ambil kalau lah belakang kita tu malam, objek kita tu pun kena malam. Dia nampak, barulah nampak aslian malam tu ada. Berbanding kita edit. Tapi edit tu nak nampak seragam. Nampak keseragaman tu. Kodok depan macam siang kan. Objek depan orang yang kita gambar macam siang, tapi belakang malam. Dia lain macam. Jadi seragam lah bila kita ambil, walaupun kita edit, tapi dua-dua gambar tu dia malam, dia okey. Malam dengan siang ni dia lain. Faham? Okey. Itu bagi pandangan dulu. Okey, beres. Menarik kan? So sebenarnya banyak benda yang kita boleh buat dengan Photoshop ni. Jadi benda tu kalian akan explore sendiri lepas ni. Dia sebenarnya bila kita dah tahu benda basic, lepas ni kalau kita belajar melalui YouTube mudah lah. Sebab kita dah tahu basic. Setiap tool tu macam mana kita nak guna. Okey, nampak tak? Banyak perkara yang kita boleh manfaatkan kalau kita tahu guna Photoshop. Antaranya adalah kita dapat bantu orang. Sebagai contoh, tengok poster yang abang buat ni lah. Pertubuhan Kebajikan Baitul Islam Kuantan, Pusat Jagaan Rumah Kebajikan Baitul Islam Kuantan. Kita buat rayuan dana kebajikan. Kita tolong dia untuk dia buat poster ni lah, yang bahan ni. Secara tak langsung sebenarnya kita boleh tolong dengan kita ada kemahiran Photoshop ni. Alright. Boleh? Okay. Jadi Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi sebenarnya kita belajar Photoshop ni pun kita boleh bagi manfaat kepada orang lain secara tak langsung. Okay. Okay, setakat tu. Okay. Alright, Alhamdulillah selesai. Okay, untuk Photoshop kita dah selesai sebenarnya. Okay. Pasal abang nak kongsi lagi satu software yang sebenarnya software ni dia berfokus kepada poster dan logo. Kalau macam Adobe Photoshop ni, nama dia pun Photoshop, foto, gambar kan, tapi sebenarnya tapi Photoshop ni dia boleh edit juga poster dengan banner. Cuma yang lebih berfokus adalah sebenarnya Adobe Illustrator. Abang nak kenalkan dengan kalian Adobe Illustrator. Okay, jadi ini adalah Adobe Illustrator. Nampak tak macam mana dia buat?
Okay, nampak macam mana dia buat? So ini adalah fokus Illustrator. Illustrator ni dia lebih kepada logo, kepada poster dengan banner. Cuma Adobe Photoshop pun boleh. Cuma Illustrator lebih profesional lah kalau kita nak guna untuk buat benda tu. So sajalah abang tunjuk. Ini adalah Illustrator. Kita boleh buat logo kan, nampak. Okay, semua clear. Okay, jadi sebenarnya bila kita dah belajar tentang Photoshop, Illustrator ni, abang nak kongsikan dengan kalian sesuatu lah. Okay, hukum menggunakan software crack. Tak kisahlah mana-mana software sekalipun, yang paling penting crack. Alright. Secara asasnya, Muslim tidak dibenarkan untuk mencuri harta orang kafir. Sebab harta siapa-siapa lah, kan? Secara asasnya Muslim tidak dibenarkan mencuri harta orang lain. Sebab apa? Sebab sepatutnya software yang berkaitan dengan Adobe Photoshop ni sepatutnya kena bayar. Beli ni mungkin ada dalam kadang ada sekali yang dia buat dalam sebulan 1,000 kena bayar untuk nak guna. Kan? Tapi ini adalah crack. Crack ni satu benda yang kita katakanlah guna secara percuma lah kan. Okey. Jadi pada asalnya Muslim tidak dibenarkan mencuri harta. Maksudnya kita mencuri lah hak orang lain. Crack ni. Okey. Kan? Jadi sebenarnya tak boleh. Tapi ada tapi. Kan? Maksudnya kita guna Photoshop untuk kita nak belajar. Kan? Mana kita menggunakan kaedah fix suatu keperluan yang boleh jatuh dalam kategori terbesar, sama ada ia berbentuk umum ataupun khusus. Okay, jadi kita ni dalam proses belajar. Macam mana kita nak buat program, kita menggunakan poster. Kita nak buat aktiviti, kita guna poster, kita guna banner. Jadi ini adalah satu peluang mendesak lah, dan dalam masa yang sama kita tak ada kewangan yang kukuh. Okey, jadi yang kita boleh guna ni, yang pertama sekali, hanya untuk kegunaan peribadi dan tidak dikomersialkan. Boleh faham kan? Hanya untuk kegunaan peribadi dan tidak dikomersialkan, ataupun untuk kesatuan dan tidak dikomersialkan. Okey, yang kedua, dia bertempoh. Macam kita guna Photoshop ni, dia bertempoh. Maksudnya kalau kedudukan kewangan kita dah baik, kita perlu membeli yang original. Betul lah, lepas ni kan kita dah mula buat bisnes, kan? Also waktu tu kita dah ada kewangan yang kuat, kita dah kena beli, wajib beli yang original. Alright, boleh faham kan? Just abang nak kongsi lah dengan korang, sebab kita menggunakan benda yang crack. Jadi just saja nak maklumkan dekat korang berkaitan dengan software yang crack. Okay, abang rasa yang tu saja kot. Okay, Alhamdulillah. Saya harap gelas yang kosong tadi, yang awal tadi, dah terisi. Okay, sekarang macam mana? Rasa dah terisi ke? Alhamdulillah. Rasa dah terisi ke? Tak apa, walaupun dia tak banyak, sikit pun okay, tak ada masalah. Sebab itu biasa. Okay, jadi abang harap perjumpaan kita untuk hari ni terisi lah. Okay, terisi daripada tadi. Okay, jadi boleh follow IG dengan Facebook abang, dan apa-apa sebarang pertanyaan lepas ni boleh tanyalah. InsyaAllah abang akan bantu. Okay. Alright, jadi kita dah selesai untuk dari segi knowledge, kan? Kita dah selesai. Jadi tugasan kita adalah ini, kena buat poster sendiri, hantar sebelum 21 Mac. Alright. Jadi manfaatkan apa yang abang dah bagi tadi. Note apa yang abang dah bagi tadi. Benda-benda yang abang bagi tu yang kita akan guna untuk kita buat tugasan. Okay, Aiman. Ya. Okay, so
untuk tugasan ni kita akan hantar, peserta-peserta kena hantar sebelum 21 Mac. Boleh. Nanti saya akan letakkan dalam grup pasal ni. Okey, jadi sebarang persoalan uh, biro ikatan pun akan bantu juga peserta-peserta ni dalam nak melaksanakan poster lepas sendiri nanti. Okey, nanti InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, boleh maklum lah, maksudnya kita punya program ni, kita ada seminggu tapi kita ada masa kita sendirilah. Right, kita boleh susun. Dan siapa yang dah siap hantar masuk grup. Okay, jadi sesi dengan abang kita ada seminggu. So boleh tanya anytime. Memang program saya bagi pengisian untuk setakat ni saja, setakat pukul 11 ni saja. Tapi untuk kita punya pelaksanaan poster kita tu, kita abang bagi masa seminggu. Untuk kalian berfikir, bertanya, mengodek-odek Photoshop ni. Okay, boleh tak boleh? Boleh. Alright, beres. Sebab sebelum ni abang dah pernah buat dah straight sampai pukul 5. Memang tak boleh nak. So bila kita dah buat sebelum ni macam tu, abang rasa nak tukar konsep. So ini adalah konsep yang terbaru lah abang cuba. Pastikan semua yang berminat kena buat. So tempoh seminggu ni adalah tempoh untuk kita belajar jugalah. Sebarang pertanyaan boleh direct tanya. Okay, macam mana nak buat tu, macam mana nak buat ni. Secara tak langsung kita akan ajar dekat situ lah. Dan korang dah boleh buka sendiri. Dan pastikan kawan-kawan yang tahu respon macam mana nak buat. Supaya kita dalam masa kita belajar, kita mengajar, dan kita dapat belajar daripada kita mengajar tu. Kan, dan dalam masa sama kita dapat cari kawan kan, daripada bengkel Photoshop ni. Okay, jadi kawan-kawan yang tahu, kalau kata ada kawan-kawan yang tanya dekat dalam grup Photoshop, penuh respon. Okay, jadi bolehlah follow IG saya, Facebook saya. Saya rasa takat tu saja kot mission saya untuk hari ni. Untuk pukul 5 tu kita drag sampai 21 hari bulan. Ini saya bagi tempoh yang panjang untuk korang buat practical. Okay, so tempoh yang sangat baik untuk korang nak berfikir macam mana kita nak buat. Gitu. Okay, boleh tak boleh? Boleh. Okay, Aiman, macam Aiman, okey tak Aiman? Okey. InsyaAllah, walaupun program ni tak ada lagi, tapi kita still akan contact. Nampak tak? Kita still akan contact, kita akan pastikan proses tu siap sebelum 21 bulan. Jadi boleh save nombor abang, nanti Aiman boleh bagi kot nombor abang kat sini. Nanti tak harus jugalah sebab nak save juga nombor kalian ni. Senang. Kan, insyaAllah apa-apa lepas ni kita boleh collaborate lagi ke sama-sama. Okay. So hari ni abang santai je, tempoh dan just nak sampai je. Tak sampai banyak pun, sikit pun okey. Benda tu benda biasa. Yang penting kita lemai kita dapat sesuatu yang baru. Okey, mencapai tak apa yang abang nak sampaikan daripada awal sampai sekarang, apa nak habis ni? Okey, sebelum kita habiskan, ada apa-apa soalan? Kita buka untuk sesi soal jawab Ada apa-apa pertanyaan ke semua? Ada apa-apa siapa nak tanya? Ataupun memang betul-betul loose, tertinggal terus, tak dapat nak follow abang? Sebab ingat, ada tak? Sebab yang poster tu kan, yang tarikh tempat masa tu untuk apa? Buat apa? Tak, itu untuk saya saja je. Boleh je letak apa-apa. Kita just nak poster sendiri lah. Contohnya kan, kita nak letak nama dia Azman. Okey, kita ada program dakwah bersama Da'i Azman. Letaklah gambar dia. Lepas letak lah tarikh tempat dekat Padang MPK, Masjid Negeri. Letak je. Yang paling penting ada struktur poster tu. Yang Facebook dengan IG tu dia punya layer belakang ke macam ni? Ikut kita boleh rujuk poster-poster orang lain. Macam mana orang lain buat. Okey. Ikut kreativiti kita. Abang tak tetapkan macam mana kita nak buat, tapi ikut kreativiti kita. Okey. Okey.
Ada lagi? Okey, lagi macam mana? Kawan-kawan sekalian. Hmm. Azwar, ada apa-apa soalan ke Azwar? Tak ada. Tak ada? Boleh follow kan? Boleh. Sebab macam abang buat hari tu kan, memang daripada 40 orang yang boleh follow sampai hujung, last sekali 10 orang. Sebab memang letih. Jadi kita buat santai je, dan dalam masa yang sama kalian kena ikut lah, kalian kena buat. Bila kita buat tu sebenarnya baru kita dapat. Lagi kita tak buat, kita tak dapat sebenarnya. Arisa Ashifa. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Yang nak tanya apa tu yang software yang bagi link ni kan, dia apa tu free trial untuk 30 hari je kan? Okay, dalam tu dia ada track kelepasan. Dalam file tu dia ada tulis track. Okay, masuk track tu, copy 64 bit masa. Okay, copy yang tu. Lepas tu nanti tengok dekat desktop kalau ada lah kan, ataupun tengok dekat menu logo Photoshop 64 bit, ataupun kan, klik kanan, lepas tu open file locate. Dah masuk file open locate tu, paste benda yang kita crack tadi, paste yang kita copy file crack tadi. Oh, kiranya software ni memang ada dalam, maknanya tak payah bayar apa ke Dia tak payah bayar. Lepas tu kita boleh guna sampai bila-bila. Oh, okey. Masa kita nak aktifkan dia punya, masa tu memang trial. Tapi bila kita dah dekat dalam file tu, kalau pasal dia ada crack, copy crack tu, buka file crack, copy tak, saya nak tengok tak, ni pun dah lupa dah. Sekejap. Sekejap. Okay, semua buka yang file crack tu. Software. Alamak, dia buka. Sekejap. Duduk. Sekejap. Okay, kalau pasal memang dekat dalam file tu, kalau download dia memang ada crack. So copy, bukan copy file crack tu, tapi buka file crack tu, copy inti yang dekat dalam file crack tu. Copy, lepas tu nanti cari Photoshop dekat bahagian menu yang dekat bawah belah kiri ni, tulis Photoshop. Lepas dah jumpa logo Photoshop tu, klik kanan logo tu, cari open file locate. Lepas tu pastekan apa yang kita copy dekat file crack tadi. Kau tak kini dengar tak? Aduh, kenapa dah? Okay, dengar tak? Ya. Dengar tak tadi? Tiba-tiba komputer jam pula. Dengar? Okay, jadi bila tengok dekat dalam file tu, dia akan ada crack. So ambil tak apa. Tapi yang paling penting, hampa dah trialkan benda tu, dah install. Nanti untuk crack tu yang mana perlu settle, nanti abang akan bagi tahu macam mana nak buat. Kalau yang mana yang tak clear lagi. Okay, terima kasih. Okay, setakat ni laptop semua boleh install Boleh. Alhamdulillah. Okay, so sebelum kita nak tamatkan sesi pengisian,
So, dan kita nak teruskan pada practicality. Ada apa-apa lagi nak tanya? Tak ada pak. Okey, kalau tak ada dah, lepas ni dekat dalam grup intro sikit sebab abang nak save nombor kalian semua. Boleh. Okey, nanti just bagi tahu nama, asal mana, belajar mana. Lepas tu abang nak save lah. Dan kita pakai save lah nombor kita semua lah. Okay, so benda tu adalah benda asas lah abang bagi. So lepas ni kita boleh sama-sama perbaiki, kita boleh sama-sama improve dengan cara kita buat. Sebenarnya bila kita dah start buat, dalam secara tak langsung kita akan belajar benda yang lain lagi. Okay, setuju tak? Setuju. Siapa yang dah pandai Photoshop kat dalam ni? Apa dia? Siapa yang dah pandai Photoshop dekat dalam ni? Sikit-sikit je. Okay. Jadi setuju tak saya cakap sebenarnya bila kita lagi buka, lagi buat, sebenarnya secara tak langsung kita akan belajar benda baru. Dan masa yang sama dia macam menarik minat. Kan? Dan sebab apa kita boleh tahu? Kita rasa nak tahu. Jadi kita akan tanya, macam mana nak buat tu? Macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat tu? So benda tu dia dalam secara tak langsung dia improve pengetahuan kita. Betul. Okay, beres. So saya rasa itu saja untuk hari ni. Cepat dah. Memang cepat gila. Tapi saya bagi tempoh seminggu untuk practicality kalian. So kalian boleh pilih bila-bila masa yang kalian nak untuk kalian buat, dan baru kalian puas dengan hasil kerja. Bukannya kita tak terkejar-kejar waktu. Baik. Okay. So yang tu saja. Ada apa-apa lagi soalan? Aiman ada ke Aiman? Tak ada. Saya nak tengok dalam ni ada Nur Arisa. Oh, Arisa. Nur Arisa Ashifa. Tak ada tu. Okay, tak apa. Beres. So, abang rasa yang tu je kot, Aiman. Okey. Terima kasih kepada saudara Adib atas perkongsian yang telah diberikan pada hari ini. Sebelum kita tutup majlis, kita jemput saudara Asyik sebagai wakil ikatan untuk memberi kata-kata penutup. Silakan saudara Asyik. Asyik. Sebentar ya. Dengar suara? Dengar? Okey. Tadi jumpa sikit. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Adib kerana atas perkongsian yang sungguh-sungguh mantap. Dan pihak ikatan juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua peserta yang daripada awal sampai habis masih ada lagi bersama dengan kita dalam bengkel asal Photoshop ni. Kami mendoakan semoga kalian dapat memanfaatkan ilmu yang diberi oleh saudara Adib dengan jaya ni lah untuk selepas ni. Dan harapan kami supaya ilmu yang diberi pada hari ini sangat bermanfaat kepada kamu semua. Dan ikatan membuka peluang kepada semua peserta jika ingin terlibat bersama dengan kami dalam menjayakan aktiviti dakwah, pendidikan, kebajikan dan keilmuan. Jadi
Itu saja daripada kami. Semoga maju jaya kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada saudara Asyik. Sebenarnya tak ada apa dah. Kita boleh tutup kita punya program ini dengan tasbih kifarah dan suratul as. Aiman lepas ni bergambar. Bergambar. Ya. Ada orang dah keluar. Semua boleh buka kamera ya. Aisyah, Suha boleh tolong ambil gambar? Aisyah ambil gambar. Okay, Aisyah ambil gambar. Siapa yang boleh buka kamera lah. Nak tak gambar kejap. Macam mana Aiman, okey tak? Aiman, okey tak? Tak. Ya. Memang speed lah. Ha? Memang speed habis lah. Speed habis Speed habis tapi capai semua apa yang kita nak bagi lah untuk lah. Ringkas tapi padat. Itu. Yelah kalau sampai pukul 5 koyak Pisang duduk. Pisang. Jadi kita bagi kebebasan lah untuk lepas ni buat waktu bila-bila yang free. Waktu bila-bila yang nak buat tempoh seminggu. Boleh. Apa-apa soal, jadi grup tu dah akan aktif lah. Maksudnya akan ada sebarang soalan apa semua kan. Jadi biro Exco Media Ikatan yang mana yang mahir dalam Photoshop ni respon juga. Bantu-bantu juga. Kat situ akan ada wujud komunikasi lah, dua halak. Nanti kalau ada soalan dia malu-malu lah nak tanya. Tanya je. Siapa-siapa je jawab. Yang tahu jawab. Beres. Aisyah dah ambil gambar? Tadi dah. Tapi sorry. Dia ambil. Okay lah, sip. Okay, lagi. Mantap, betul. Ringkas sepakat. Memang paling cepat yang pernah buat. Sebelum ni buat berjam-jam. Ni saja try. Nak tengok berkesan tak? Kalau berkesan sebenarnya Photoshop ni boleh buat kejap. Aisyah dah ambil gambar ni. Dah ambil gambar sini. Semua kat kamera ni. Sekejap bang, muka baru bangun tidur. Aisyah boleh ambil gambar. Okey. 1, 2, 3. Lagi satu. 1, 2, 3. Okey ke tadi penyampaian? Okay. Okay. Try respon supaya saya boleh baiki. Alhamdulillah. Okey. Kalau tidak sebelum ni memang bengkel Photoshop ni memang seharian.
kita tak puas. Kali ni kita cuba yang pendek kan. Tapi masa kita panjang. Okay, saya rasa yang tu saja kot. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. So untuk 21 hari bulan ni kita akan presentation lah. Kita akan present hasil-hasil poster yang kalian buat. So kita akan jumpa lagi. Boleh ke tak boleh? Boleh. InsyaAllah boleh. Tapi waktu tu poster semua dah InsyaAllah siap. boleh. Kita akan present, kita akan tanya lah macam mana dia buat. Susah tak susah. Kan? So setiap hasil kena tunjuklah nanti. Baik. Alright, baik. Nanti kita akan tetapkan kemudian. Boleh Aiman lah? Boleh. Okay, Ya, terima apa-apa kasih kita semua. PNP je. Terima kasih semua. Jumpa lagi pada 21 hari bulan minggu depan. Ada team ke? InsyaAllah. Tak ada team. Individu. Individu. Alright. Okay, terima kasih. Minta maaf kalau salah silap. Apa-apa boleh go through terus ke group je. Terima kasih semua pada yang join. Saya harap bermanfaat lah. Terima kasih bang. Okay, sama-sama. Terima kasih bang. Sama. Okay.